Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jadi kita sambung dengan yang pembelajaran seterusnya. So, kali ni cikgu nak bawakan kamu kepada bagaimana untuk kita melorik. Ya, melorik rantau yang mewakili sesuatu ketaksamaan. Okay, sebelum cikgu pergi lebih jauh lagi, cikgu terlupa nak memberitahu kamu sesuatu. Okey, tentang apa beza persamaan dengan ketaksamaan. Okey, dari segi bahasanya memang nampaklah kan persamaan ketaksamaan. Okey, dari segi istilah ini sebenarnya ada berbeza. Persamaan dah bila dia melibatkan sama dengan. Bila ketaksamaan ni sebab lebih kecil, lebih besar tu menunjukkan ketaksamaan. Kalau perasan, okey, sebelum-sebelum ni kan kita buat biasa menggunakan persamaan. Okey, contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Okay, inilah persamaan. Okay, bila ketaksamaan, contohnya, okay, 2 tambah 3 lebih besar daripada 4. Kan? Betul lah, 2 tambah 3, 5. 5 lebih besar daripada 4. Itulah ketaksamaan. Tu. Okay. Jadi sekarang ni kita teruskan pada apa yang sepatutnya kamu pelajari. Okay, kita nak melorik. Ya? Kita nak melorik rantau. Rantau ni maksudnya kawasan yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Kita pergi pada ketaksamaan yang pertama. Okay. Diberikan di sini Y lebih besar. Okay. Y lebih besar daripada 2/3X tambah 2. So, okay, bila diberikan ketaksamaan ini yang merujuk kepada satah kartes di sini, kita kena faham yang manakah garis yang menunjukkan persamaan Y sama dengan 2/3X tambah 2. Okey, awak nampak sini dia dah bagi persamaan di sini. Persamaan tu ni lah. Bagi garis putus-putus kat sini. Okey, bagi garis putus-putus di sini. Itu menunjukkan garis lurus yang mewakili persamaan tersebut. Persoalannya sekarang ialah kita nak melorik, kita nak menandakan kawasan yang menunjukkan Y lebih besar daripada 2/3X tambah 2. Okey, lebih besar maknanya dia berada di sebelah atas. Okey, lebih besar maknanya dia berada di sebelah atas. Ini sebelah atas. Atas garisan kan? Ini belah atas garisan. So, kita lorik kawasan tersebut. Okey, semudah itulah. Okey, tengok yang kedua. Ini Y lebih kecil. Kalau tak ingat kecil ke besar kan buat ni. Nampak huruf apa? Huruf K kan? So, lebih kecil. So, garisan ini Y sama dengan X tolak 1. Dia merujuk pada garisan yang ni. Ini Y sama dengan X tolak 1. Ini garisannya. So, macam nak tunjukkan lebih kecil? So, mana kecil? Kalau tadi saya kata besar ialah sebelah atas. Okey. Kecil sebelah bawah. So, bila sebelah bawah, mana di sebelah bawah? Okey, ni sebelah bawah. Ni bawah. So, kita lorikkan sebesar-besar kawasan ni. Okey. Itu lebih lebih kecil kan? Lebih kecil. Kita tengok yang ini. Ini pun lebih kecil. Y lebih kecil daripada 1. Bila dia hanya melibatkan satu pemboleh ubah, Y sama dengan 1. Ni Y sama dengan 1. Okay, dia memotong paksi Y kat sini kan. Y 1. So, sepanjang garisan ini ialah garisan Y sama dengan 1. So, bila dia kata lorikkan lebih kecil daripada 1, lebih kecil belah mana? Belah bawah. So, kita lorikkan kawasan yang di belah bawah garisan ini. Itulah kawasan Y lebih kecil daripada 1. Okey, cikgu nak awak tengok sesuatu di sini. Kalau awak perhatikan tadi, ada garisan yang garisannya putus-putus. Ada yang garisannya tidak putus-putus. So, macam mana nak bezakan? Okey, begini. Kalau dia melibatkan contohnya, okey, cikgu bagi satu keadaan. Okey, katalah ini, okey, kita ada okey, paksi X, paksi Y. Okey. Okey, katalah saya buat kat sini. Kita nak buat okey, X lebih besar daripada 1. Okey, ini kat mana? Ini saya tandakan sikit. Okey, ini 1, 2, 3. Okey, ini 1, 2.
Okay, pertama sekali, bila dia tidak ada garisan, awak kena wujudkan garisan tersebut. So sebelum kita boleh lorekkan, kita kena rujuk kepada X lebih besar daripada 1 kan. So tengok pada X sama dengan 1. Kena wujudkan garisan tersebut. Bila X sama dengan 1, bermakna garis lurus tersebut mesti memotong paksi X. So mana paksi X ni? Paksi X kan. Buatkan garisan. Ambil pembaris, buat garisan ni. Yang memotong X pada 1. Sebelum nak lukis, kena faham dulu. Nak lukis garisan tu putus-putus ke? Bukan putus-putus. Awak tengok tu betul Bila mana nak kita buat garis putus-putus ataupun tidak. Kalau dia bersifat macam ni, lebih kecil daripada garisan yang perlu dilukis adalah garis putus-putus. Tetapi seandainya dia bersifat begini, lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih kecil atau sama dengan, dalam keadaan ini garisannya mestilah garisan yang tidak putus-putus. Itu beza dia. Sekarang soalan ni tadi, X lebih besar daripada 1. Ada calit tak? Tak ada calit. Tak ada sama dengan. So maknanya di sini garisan yang perlu awak lukis ialah garis putus-putus. Garis putus-putus di sini. Merentasi X sama dengan 1. So garisan ini namanya ialah X sama dengan 1. So kita nak lorek. Kita nak lorekkan kawasan X lebih besar daripada 1. Lebih besar belah mana? Dia atas kan saya kata. Kalau garisan itu melintang macam ni, so atas tu lebih besar lah. Kan? Bawah tu lebih kecil. Tetapi seandainya garisan itu menegak, yang mana lebih besar? Kanan ini lebih besar. Manakala kiri ini lebih kecil. Yang ini lebih besar. Yang ini lebih kecil. Dalam keadaan ini X besar pada 1. So lorekkan ni adalah di sebelah kanan. Kawasan ni kita lorekkan. X lebih besar daripada 1. Okey. Tu X lebih besar pada 1. Garisannya putus. Ya. Saya bagi contoh yang kedua. Kalau garisan dia, katalah macam ni. Ni X kan, sini Y. Katalah soalan dia, X kecil atau sama dengan 2 contohnya. Saya letakkan skala kat sini terus. Katalah sini 2, sini 4. Ni negatif 2. Ni kita guna skala 2 sini. Skala macam ni, mana? X besar atau sama dengan 2. Pertama, bila tak ada garisan, kena buat garisan. Bila X lebih kecil sama dengan 2, garisan yang perlu awak buat ialah garisan X sama dengan 2. Kat mana garisan X sama dengan 2? Bila dia cuma ada 1 saja pun boleh ubah. So ambil pembaris, terus lukis satu garisan yang memotong paksi X pada 2. Persoalannya sekarang, putus-putus ataupun tanpa putus-putus ataupun garis lurus, solid line. Sebab dia ada calit, so kita buat garis penuh. Ni potong sini. So ini nama garisan ni lah X sama dengan 2. Ketaksamaan menunjukkan lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. So bila lebih kecil, lorekkan ni belah mana? Lorekkan ni belah kiri. Belah kiri apa? Belah kiri garisan ini. So garisan ni yang ini kan, yang warna oranye tu. So kita loreklah belah sini. Lorekkan. Saya harap keterangan ini jelas dan membantu pelajar untuk faham bagaimana untuk kita lorekkan kawasan-kawasan tersebut. Ni contoh lain lah, awak boleh tengok dalam buku teks awak. Ni tadi saya kata ni. Kalau ni keadaan dia, kita sambung sikit. Ni maknanya garisan ni adalah garisan X sama dengan negatif 3. Nampak? Bila X sama dengan 3, garisan itu memotong paksi X pada negatif 3. Ni kan negatif 3, ni negatif 4 kan? Negatif 2, so inilah negatif 3. Dia potong paksi X pada negatif 3. So nampak dia punya simbol apa? Lebih. Kalau tak tahu lebih apa, letak garisan. Nampak huruf apa? Huruf B. So lebih besar. Kalau garisan menegak, lebih besar belah mana? Lebih besar belah kanan. So kita loreklah belah kanan di sini. Seterusnya tengok yang F ni. Y lebih besar daripada negatif 2. So maknanya Y sama dengan negatif 2 garisan dia. So nampak bila dia hanya satu pun boleh ubah. Nampak bila Y maknanya dia potong paksi Y. Dia potong paksi Y kat mana? Dia potong paksi Y pada negatif 2. So ni garisan dia. Sekarang kita nak lorekkan sebab garisan dah ada. Tugas kita hanya lorekkan sahaja.
So lorikkan lebih apa ni? Tak tahu lebih apa buat garisan. Nampak huruf apa? Huruf B. B apa maksudnya? Besar. So lebih besar belah mana? Lebih besar belah atas. So lorikkan kawasan yang berada di belah atas garisan ini. Lorikkan. Okey, saya cukup jelas untuk anda fahami bagaimana nak melorek rantau ketaksamaan tersebut. Okey. Sekian. Terima kasih.